Komitmen berterusan Kerajaan Negeri Pahang untuk memelihara tapak rizab biosfera Tasik Chini sentiasa jelas dan berterusan terutamanya sejak beberapa tahun lalu. Hal berkenaan diakui oleh pihak Pusat Penyelidikan Tasik Chini PPTC Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang sentiasa berhubung dan berbincang dari semasa ke semasa mengenai kepentingan berkaitan khazanah alam yang bernilai itu. Jalinan kerjasama itu turut meliputi laporan yang dihantar kepada Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bagi mengekalkan status Tasik Chini sebagai rizab biosfera. Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM berkesempatan menemu bual Pegawai Penyelidikan PPTC Puan Nur Emilia Abbas yang secara langsung terlibat dengan laporan berkenaan selain bertanggungjawab melaksanakan misi serta visi pusat ini yang memberi tumpuan kepada kajian Tasik Chini dan keseluruhan persekitarannya. Menepis laporan media yang disifatkan terhasil hanya dengan pemerhatian kasar, beliau berkata, Tasik Chini tidak sepenuhnya berisiko untuk terkeluar dari senarai tapak rizab biosfera dunia seperti yang hebat dicanangkan. UNESCO memang ada keluarkan satu laporan untuk kita punya first draft yang kita hantar ke, which is good. Kerajaan negeri ambil inisiatif juga untuk menghantar report kepada pihak UNESCO pada tahun 2020 dan pihak UNESCO telah buat review dan mereka tidak tarik balik, mereka hanya memberi cadangan-cadangan untuk pembaikan kepada report tersebut. So ada 3 cadangan yang telah diberi yang telah direkomendkan oleh pihak UNESCO je lah. Salah satunya pengezonan semula sebab untuk maklumat semua program Map and Biosphere ni, Map UNESCO ni, Rizab Biosfera ni, dia bukan sekadar konservasi, dia ada Man and Biosphere, manusia dan alam sekitar. Jadi dia ada 3 zon yang berfungsi, dia kena berfungsi untuk pemeliharaan, pembangunan dan juga logistik, menyokong 3 benda ni. Jadi ada 3 zonation yang perlu kita jelaskan dalam kita punya peta penzonan tu. Itu adalah benda yang UNESCO cadangkan untuk kita zonkan semula. Kawasan-kawasan mana yang kita benarkan untuk pembangunan secara mapan, mana kawasan yang kita nak buat untuk conservation dan mana kawasan yang dikatakan sebagai buffer. Menurutnya, Kerajaan Negeri dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia telah menghasilkan satu rancangan khas kawasan untuk Tasik Chini dan akan datang perubahan pada pengezonan kawasan akan dilakukan. Kita tak putus asa lah untuk memberi kesedaran pada sesiapa pun, pada publik, kepada rakan strategik kita, kepada Kerajaan Negeri dan juga pada semua pihak. Jadi kita dapat lihat daripada tindakan-tindakan Kerajaan Negeri yang telah menutup Lombong, menutup PRKN, dan juga usaha-usaha pemeliharaan, contohnya penanaman pokok. Cuma benda tu kita belajar. Jadi bukan kita tanam pokok terus pokok tu tumbuh. Jadi benda tu ambil masa lah untuk kita sama-sama buat. Kita akan bantu Kerajaan Pahang untuk penyediaan tu dan pastikan apa keperluan-keperluan yang diperlukan dalam report tu, Kerajaan Pahang ikutlah. Benda ni adalah global, isu global. So orang kata isu alam sekitar kan. So bukan hanya Malaysia je yang kita tersepit dalam pembangunan dan juga pemulihan alam semula jadi. Terutamanya di Pahang, which Kerajaan Negeri dia bergelut dengan sumber ekonomi. Dalam pada itu, beliau berkata isu alam sekitar yang dicanangkan tidaklah seperti yang bersebaran dalam portal-portal media kini. Malah keadaan boleh dikatakan masih terkawal. Kita tak nafikan ada one time kita punya water quality kita agak teruk, tapi dia tak sampai ke tahap yang tercemar. Dia hanya pada kelas 2B, tapi masih lagi boleh menjalankan aktiviti-aktiviti rekreasi. Jadi kita memandang kita
melihat ada potensi sebenarnya tasik cini untuk sampai ke tahap 1 sebenarnya. Tapi dulu memang kita nampaklah beberapa guna tanah yang menyebabkan kemerosotan water quality atau kualiti air. Tapi dia telah diberhentikan. Contohnya kem PRKN yang telah ditutup. Dan juga baru-baru ni tahun 2020 kita dah menyaksikan Kerajaan Pahang komited untuk menutup semua pelombongan kawasan tasik cini, dan dia menunjukkan peningkatan sebenarnya dalam water quality air tasik cini sendirilah. Dan dalam kajian-kajian kita juga menunjukkan bukan faktor water quality itu bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan penurunan kualiti alam sekitar lah. Banyak contohnya kewujudan barrage tu sendiri ataupun dam tu, so dia banyak memberi kesan jugalah kepada ikan apa semua. Tapi dengan bantuan ataupun usaha yang dijalankan oleh kerajaan negeri juga, contohnya Kejabatan Perikanan dia ada buat restocking ikan, so dia membantu populasi ikan untuk tasik cini ni. Dan juga Jabatan Perhutanan dia ada buat penanaman semula dan penghijauan kawasan. Selain daripada tu, institusi ataupun agensi daripada kerajaan federal, contohnya dulu NRE, FRIM, NAHRIM, kami semua menjalankan kajian di tasik cini.